Malaysia mungkin menghantar jumlah kontingen yang lebih kecil di Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai. Perkara berkenaan diakui Menteri Belia dan Sukan KBS, Hannah Yeoh. Menurut Hannah, jangkaan itu selepas menyaksikan skuad hoki lelaki negara gagal layak ke tamasya itu pada Januari lalu. Jelasnya KBS juga sedang melakukan penambahbaikan program Road to Gold RTG bagi mengenal pasti atlet berpotensi untuk kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Kemudian kita kena buat penambahbaikan. Itu sebab Road to Gold sudah mengenal pasti LA 2028 dan kita telah letak atlet-atlet kita yang ada peluang ke 2028 itu dalam fast track program sekarang. Ya. So masih dalam proses kelayakan, kita berharap yang masih dalam proses itu akan berjaya lah. Ya. Bila hoki tak layak masa itu, kita dah tahu dah kontingen kita akan jadi kecil. Majlis Sukan Negara MSN sebelum ini menjangka minimum 25 hingga 30 atlet mampu layak ke tamasya yang akan bermula pada 26 Julai hingga 11 Ogos depan. Menjelang saingan Piala Asia bawah 23 tahun B23, skuad muda negara menumpaskan India 2-1 pada perlawanan persahabatan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Pasukan di bawah kendalian Juan Torres Garrido itu memperoleh 2 gol menerusi T. Saravanan dan Alif Zikri pada minit ke-33 dan 48. Manakala jaringan tunggal India disumbangkan Chingambam Shivaldo Singh pada minit ke-77. Di perlawanan ujian pertama skuad muda negara dalam rangka persiapan akhir sebelum menghadapi Piala Asia B23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei depan. Skuad Harimau Muda sekali lagi akan menentang India dalam aksi ujian Isnin ini sebelum terbang awal ke Qatar dan meneruskan persiapan di sana. Sebelum aksi sebenar Piala Asia B23, skuad negara terlebih dahulu dijadual mengharungi perlawanan pemanas badan menentang Qatar dan China. Skuad Harimau Melaya B23 yang diundi dalam kumpulan D Piala Asia B23 akan membuka saingan menentang Uzbekistan pada 17 April diikuti aksi bertemu Vietnam 20 April dan Kuwait 23 April. Pasukan Liga Super Perak FC akan menentang kelab dari Singapura Geylang International FC pukul 10 malam ini bagi menguji kecergasan semua pemain. Perlawanan di Stadium Perak Ipoh itu juga sebagai medan persiapan sebelum menghadapi musim baru Liga Malaysia. Ketua Jurulatih Yusri Ceklah berkata beliau akan menurunkan 2 skuad campuran bagi perlawanan itu untuk menilai kombinasi dan keserasian pemain. Kita ada 2 skuad untuk bang esok. Jadi sudah pasti saya akan menurunkan 2 tim yang berbeza untuk saya menilai tahap keyakinan mereka untuk perlawanan pertama. Dan seringkali perlawanan pertama adalah sesuatu yang sukar. Jadi agak baik apabila perlawanan yang sukar ini kita bertemu dengan pasukan yang kuat seperti Geylang. Dan ianya lebih kita dapat melihat di manakah kita sepatutnya berada pada musim ini dengan menerusi perlawanan yang pertama ini. Tambah Yusri, pasukan sudah memulakan latihan selama 3 minggu sejak awal Mac. Dalam perkembangan lain, Perak berkemungkinan besar tidak akan menyertai acara bola sepak pada Sukan Malaysia Sukma di Sarawak pada Ogos ini. Faktor kewangan menjadi punca skuad bola sepak negeri itu sukar untuk mempersiapkan pasukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Syamsuddin, Perak FC hanya diberi peruntukan RM50,000 untuk persiapan pasukan bagi menyertai tamasya itu. Jadi ada risiko kepada pasukan under-20 sebab under-20 ni kita ada kos kita yang sendiri untuk membina pemain-pemain dan player-player under-20 sekarang ini adalah player-player kata orang pembangunan untuk negeri Perak dan kebanyakannya orang-orang Perak. Jadi seumpama berlaku pada bulan 8 Liga Belia belum habis lagi. Jadi risiko sebulan kami lepaskan pemain itu tidak boleh berharga RM50,000 lah. Jelas beliau, Perak FC juga terpaksa menanggung beban kewangan untuk persediaan pasukan bawah 23, bawah 20 dan bawah 18 seperti yang disyaratkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Saingan One Championship, atlet Muay Thai negara Muhammad Rifdin Masdur laka kemenangan bergaya pada penampilan sulung di Bangkok, Thailand malam tadi. Peninju berusia 21 tahun itu hanya memerlukan kurang 90 saat bagi menumbangkan lawannya dari Thailand, Pichai Luke Banmai menerusi technical knockout TKO.
Pada saingan semalam, Rifdin mempamerkan aksi cukup agresif menyerang lawan sebaik perlawanan dimulakan. Tindakan itu memberi kesukaran kepada Pichai untuk membalas kembali serangan dan terpaksa akur tumpas. Kemenangan itu membolehkan beliau yang mewakili pasukan So Som Mai membawa pulang bonus berjumlah RM45,700. Perkembangan Formula One, juara dunia 3 kali Max Verstappen muncul sebagai pelumba terpantas pada sesi kelayakan di Grand Prix GP Australia. Wakil pasukan Red Bull itu mencatat masa keseluruhan 1 minit 15.915 saat. Pemandu Ferrari Carlos Sainz kedua terpantas dengan catatan masa 1 minit 16.185 saat. Sainz kembali bersama pasukan minggu ini selepas terpaksa berehat akibat menjalani pembedahan appendix. Beliau sebelum ini terlepas perlumbaan di Arab Saudi dan digantikan dengan pelumba simpanan dari Britain, Oliver Bierman. Perlumbaan ketiga musim ini dijadualkan berlangsung esok. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.